Bab 3, Kod Arahan. Teknologi telah mengubah cara kita berbelanja. Pembangunan sistem Radio Frequency Identification atau lebih dikenali dengan RFID menjadikan proses pembelian di pasaraya menjadi lebih mudah, teratur dan tanpa tunai, iaitu cashless. Dalam keadaan kita pandemik COVID-19 sekarang ni, pembayaran secara RFID ni telah digunakan dengan cara meluas sebab tidak ada sebarang sentuhan, jadi risiko jangkitan COVID-19 ni boleh dikurangkan lah. Teknologi RFID yang menggunakan tag pintar mampu menyimpan lebih banyak maklumat tentang barangan yang boleh dikesan melalui frekuensi radio. Barangan yang dilabel dengan tag RFID akan dikesan oleh terminal seperti troli pintar, rak barangan pintar, kaunter keluar dan sistem inventory. Standard kandungan 3.1 persekitaran kod arahan, 3.2 struktur kod arahan. Kita lihat gambar di bawah ni. Kad pintar, pelanggan mampu menyimpan maklumat seperti senarai membeli belah, program loyal dan boleh bertindak sebagai kad untuk bayaran lah. Maksudnya di dalam kad ni ada menyimpan duit lah. Yang kedua, troli pintar dan kad pintar berkomunikasi dengan tag RFID. Troli pintar akan membawa pengguna mendapatkan barangan yang ingin dibeli, membantu promosi barangan terkini dan bertindak sebagai penyemak harga. Troli pintar dapat menunjukkan rak-rak barangan dan membawa anda ke rak yang dikehendaki. Sentuhkan barang yang ingin dibeli pada pengesan troli dan senarai maklumat tentang barangan yang anda pilih akan terpapar. Awak lihat contoh dalam gambar ni, ini satu produk di pasaraya. Di dalam produk ini diletakkan microchip RFID. Bila kita sentuhkan dekat satu alat untuk membaca kod RFID tu, data berkenaan produk ni dikeluarkan di skrin ni, di skrin yang ada ni. Setiap label pada rak barangan dipasang dengan pengesan tag RFID. Label ini dikawal oleh terminal pekerja. Harga barangan akan dikemaskini mengikut arahan terminal. Maksudnya di sini dia ada satu terminal kawalan untuk RFID di dalam produk ni. Dan bila ada promosi di pasaraya berkenaan ataupun ada diskaun barangan, maksudnya harga tu diturunkan dengan mudah lah, kerana dia kawal hanya kepada terminal untuk pengesanan RFID ni. Okay, kita lihat di sini kata kunci Boolean, pernyataan bersyarat, char, ralat logik, input, ralat masa larian, integer, ralat sintaks, operator logik, string, operator pembandingan, struktur kawalan jujukan, output, struktur kawalan pilihan, pemalar, struktur kawalan pilihan bersarang, pemboleh ubah, struktur kawalan ulangan. Akses web, awak boleh tonton video ini untuk penjelasan lanjut tentang kegunaan sistem RFID di pasaraya. So, kalau ada telefon pintar, boleh scan QR code ni ataupun boleh pergi ke laman web yang tertera. Setiap label pada rak barangan dipasang pengesan tag RFID. Jika bilangan barangan tinggal 2 unit, tag RFID akan menghantar mesej ke monitor terminal pekerja melalui frekuensi radio memberitahu bahawa barang ini tinggal 2 unit. Jadi dia akan masukkan stok barulah untuk kawalan stok yang lebih baik.
Tonton video ini untuk penjelasan lanjut tentang kegunaan sistem RFID di kedai pakaian. Sesiapa yang ada telefon pintar boleh scan QR code ni atau boleh pergi ke laman web yang tertera. Semasa pembayaran, senarai barangan pada troli akan dipindahkan ke skrin kaunter pembayaran. Pelanggan boleh memilih mod bayaran yang dikehendaki. Resit akan dicetak di kaunter pembayaran pada akhir transaksi. Jadi awak lihat mudah daripada skrin yang ada dekat troli awak tu, dia transfer terus ke dalam komputer untuk pembayaran. Jadi proses pembayaran menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kerana apa barang yang ada dalam troli terus ada di skrin paparan untuk pembayaran. Selepas pembayaran, pelanggan akan keluar melalui pintu penyemak. Tag RFID barangan di dalam troli akan disemak dengan senarai barangan dalam transaksi. Kemudian semua tag RFID barangan akan dikemaskan. 3.1 Persekitaran kod arahan. Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan yang disebut segmen kod digunakan untuk membina satu atur cara bagi menyelesaikan masalah. Bahasa komputer terdiri daripada bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh pengatur cara bagi menulis kod arahan. Bahasa pengaturcaraan yang telah dipelajari termasuklah Scratch dan HTML. Dalam bab ini, anda akan diperkenalkan dengan bahasa pengaturcaraan Python yang mempunyai banyak persamaan dengan Scratch. Dalam pengaturcaraan Python, murid perlu menulis kod-kod yang mudah difahami. Persekitaran kod arahan merujuk kepada persediaan terhadap peralatan dan perisian yang diperlukan untuk menulis kod arahan. Oleh yang demikian, persekitaran kod arahan merujuk kepada perkakas komputer, sambungan kepada internet, pelayar web dan perisian aplikasi bahasa pengaturcaraan yang diperlukan untuk pembangunan atur cara, penterjemahan dan pelaksanaan atur cara. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan atur cara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer. Terdapat 3 jenis penterjemah iaitu penghimpunan, assembly, pengompil, compiler dan pentafsir, interpreter. Peta pemikiran pada rajah 3.1 di bawah mengelaskan 3 jenis penterjemah ini. Rajah 3.1, 3 jenis penterjemah. Kita lihat penterjemah. Yang pertama, penghimpun. Contoh bahasa penghimpun ialah Basic Assembly Language yang digunakan oleh sistem IBM. Pengompil. Contoh bahasa pengaturcaraan ialah C, C++, Java dan Pascal. Pentafsir. Contoh bahasa pengaturcaraan Python, PHP, Perl dan Ruby. Rujuk lampiran B untuk amali memasang perisian Python 3.5.2. Pembelajaran seterusnya dalam bab ini akan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python dalam penulisan kod arahan yang menggunakan sinteks dan beberapa contoh yang terlibat. Oleh yang demikian, perisian aplikasi Python 3.5.2 diperlukan untuk membaca dan melaksanakan kod arahan Python.